Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma amma ba'd. Tuan-tuan sudah semua, moga-moga dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selama-lamanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi kasihan dan sayang kepada kita, memberi kita ruang dan peluang untuk berada di rumah Allah, untuk berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, sisa-sisa Syawal, hari yang ke-29, hari 18. Kalau yang tak selesai, yang ada sakit baki sehari dua, selesai kalau pada pejabat berbuka sama buka sini, itu dunia. Jadi yang mana tak selesai, sampai saya tengok wajah-wajah yang ada tu selesai semua dah. Yang tak selesai itu punya masalah. Maknanya kalau bahasa harinya tak berapa cerdik dah, tak berapa cerdik dia bagi. Sebab kredit Allah bagi setiap hari, sehingga dah bertemu dengan Ramadan yang akan datang bagi yang kamu 6 hari di bulan Syawal. Jadi kalau tak pilih tuan-tuan yang ahli jemaah yang suka berada di kuliah yang tak rebut peluang tu, maka rugi. Tapi kadang-kadang terjadi juga tuan-tuan. Saya tahun lepas hari ke-30 hari ke-30 balik kampung dan halak yang boleh puasa 6 tu lah. Pergi rumah adik-adik tak kena puasa. Kau ni puasa dia bagi ziarah aku dah sekali setahun, sekali nak puasa juga saja tak puasa. Pergi rumah sepupu tak puasa pun, balik sini rumah kawan jabat pula, rumah datuk bajikan pula. Habis dia buka sana buka sini, sampai dah hari ke-30 terpaksa juga jadi macam wajib tu. Susah masalah. Tapi kita susah kerana Allah Subhanahu wa taala, tak apa dah. Jangan susah kerana manusia. Sebab nilaian Allah hebat sangat berbanding dengan nilaian manusia. 99 kesalahan dosa yang kita buat, sekali kita taubat, Allah lupa 99 dosa kita. Allah ingat satu saja, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat seolah-olah tak ada dosa. 99 dosa kita buat sekali kebaikan itu taubat kepada Allah, Allah ambil kira satu je. Tetapi manusia lain juga, kita buat 99 kebaikan, satu saja kesalahan, tersilap buat satu je silap buat, maka dia akan ambil kira yang satu silap. 99 kebaikan kita buat, dia tak akan ambil kira. Itu manusia. Sebab itu rugi kalau kita bergantung kepada manusia. Manusia tak pandai menilai, sebab dia kadang-kadang lupa, kadang-kadang emosi dan sebagainya. Sebab itu bergantung haraplah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu Maha bijaksana, Maha adil dalam menilai dan sebagainya. Sebab itu disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara salasul munjiat. Ada 3 perkara ni kalau kita buat akan menyelamatkan kita hidup dunia dan juga akhirat. Munjiat. Salasul munjiat. Yang pertamanya al-'adlu fil ridha wal ghadab. Boleh ataupun tidak manusia macam kita biasa tu, ar-ridha, al-'adlu fi ridha wal ghadab. Boleh berlaku adil dalam keadaan kita suka ataupun kita benci. Manusia dia menghukum, manusia bila menghukum, kalau orang dia suka dia akan hukum baik. Tapi kalau orang dia tak suka atau tak, memang dia akan hukum dengan ikut suka hati dia. Tak boleh berlaku adil ketika dia nak marah. Ghadab tak payah tidak tahu kita sendiri. Boleh tak kita berlaku adil kepada anak kita dalam keadaan kita marah? Anak balik main bola lambat sikit, boleh tak berlaku adil saksama?
Jangan marah dia, jangan hukum dia ketika dalam keadaan marah. Tak boleh. Kita akan hukum dia ketika dalam keadaan kita marah. Ketika itu tidak akan berlaku adil. Tak akan berlaku adil, tak boleh nak adil. Kalau kita pukul dia, kita lempang dia, kita jentik dia akan lebih daripada hak biasa. Sebab kita dalam keadaan marah. Tapi dalam keadaan kita suka, dalam kita reda, kita boleh berlaku adil sebab kita dalam keadaan senang. Jadi kalau boleh kalau tidak kita berlaku adil ketika mana kita reda dengan seseorang ataupun dalam keadaan kita benci. Kita naik sikit, itu baru kita sebagai bapa naik sikit kepada tua kawasan dan sebagainya. Adakah boleh berlaku adil kalau orang itu tak sebulu dengan kita? Boleh tak? Jawapan dia tak boleh. Sebab itu bila kamu tak boleh, maka jawapan kamu ialah kamu tidak akan selamat hidup kamu dunia ataupun akhirat. Tak akan selamat. Bang jawab tak apa benda. Jawab tak JKK ya. JKK dia kat polisi tak ada lagi JKK tu tak ada kawasan dia. Ini JKK. Kalau tidak sebulu dengan dia, beri tak dapat. Betul? Kita tahu adik-adik kita ataupun abang kita yang jadi JKK ikut kampung. Mu tak akan selamat hidupmu. Ini Nabi kata, Nabi pesan. Tak akan selamat hidup kamu tak boleh berlaku adil kepada orang yang kamu suka atau kepada orang yang kamu benci. Kena adil. Tak adil, tak selamat jawapannya. Nabi pesan dia. Batu syarat kata apa ni? Syekh Fudail bin Iyad, seorang ulama besar. Di antara tanda orang-orang yang soleh itu, tanda orang soleh. Tanda orang soleh kata dia, Syekh Fudail bin Iyad, seorang ulama besar. Dia kata sebenarnya ialah idza kanatun nasihah fi niyyati. Kalau nasihat orang itu berada di dada dia, dalam niat dia, maka itu tanda orang itu orang soleh. Mana orang nasihat dia dengar? Oh, salah satu dia ada tiga menyelamatkan kita. Yang pertama, al-'adlu wal-ridha wal-ghadab. Aku boleh tak berlaku adil ketika marah dan ketika aku suka? Boleh tak? Dalam hati dia niat nasihat orang itu dalam hati dia. Jadi bila dia nak menghukum, dia akan rujuk kepada nasihat. Mana ni salah satu tanda orang itu soleh. Kau tidak guys, takkan nak pakai sebaik pakai jumpa doa lagi. Kau nak nilai orang soleh, nilai boleh puasa. Soleh nak kau kata. Oh, boleh puasa pun soleh monten ada dulu. Wih, payah nak dengar maksiat dalam kereta dia naik kereta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sedap naik kereta. Quran saja. Cari-cari tak ada sejelas jadi Quran dalam puasa. Nasyid paling-paling lelah sekali nasyid lah. Oh, kalau tidak sebab tu boleh puasa pun tak boleh nak nilai orang tu orang tak kuat. Kau orang soleh tak. Lepas Ramadan ni baru nilai. Sekarang baru boleh nilai. Masa bulan Ramadan tak nilai. Tak payah nilai tu kan. Sebab burung air pun warung masa tu. Oh, nakal-nakal mana pun kan bulan puasa ni akan warung. Tinggal hak teruk sangat lah kalau hak warung bulan puasa ni hak teruk sangat. Kau tidak ya Allah. Tidak apa dia semua tak mampu kan. Assalamualaikum salam. Subhanallah, subhanallah. Oh, langkau satu subhanallah. Subhanallah tengoklah. Oh, baik berlaku. Baik. Mana kejadian curi selipar di masjid pun tak apa banyak. Tak salah pula. Dia tak salah saja. Bila dia salah kita pun balas balik, ambil selipar orang lain. Itu perangai kita. Perangai kita. Orang salah ambil selipar kita balas mula ambil selipar orang lain. Orang lain pun ambil selipar orang lain. Oh, dia jadi bangga aku bangga. Tak boleh tu kan. Tuan-tuan mati jauh pun skill. Tuan-tuan kena jaga kaki tak apa ada kaki kan. Kecuali minta dengan AJK. Cari lah selipar-selipar orang tinggal lama-lama nak pakai sebab jauh. Selipar tu kena curi kau kan. Tu kan ada dia tengok. Macam selipar aku lah ni. Bukan je. Asal macam ni juga aku. Kau usaha. Kau tu kata tak ada pula aku. Cuma tak ada lah sekali pada aku email juga. Jadi curi atas curi dosa atas dosa sampai tak habis dosa Satu. Jadi kita hendaklah berlaku adil dalam keadaan kita redha ataupun dalam kita marah pun kita kena adil, suka pun kita kena adil. Sebab tu dia Allah uji dalam keadaan kita suka kat orang kita boleh hukum macam mana. Dalam keadaan kita marah, sebab marah bila kita marah kita akan hukum lebih berat daripada kita suka. Macam hak anak ni, kalau dia balik lambat, dalam keadaan kita nak marah dia, kita pesan dia, apa pesan dia, suruh balik awal.
Bukan malu sangat, ada balik lama, tapi lama beli rokok. Malu nak. Malu nak pergi main bola, tak lagi nak maghrib dah. Tapi beli rokok kapal sekotak. Balik pula 7.30 dekat maghrib tu. Abang ni tahan juga. Semayang di masjid surga ni, kalau rokok tak tinggal standard lah tu. Malu waktu je. Orang nak pergi maghrib, dia nak beli dah ke sampah dia. Boleh. Pagi bedah pula anu. Bukan sebab balik rampak ni main bola, sebab rokok lama sampah, buat buka lagi kena mengajar. Untuk payung tinggal lagi, tak apalah slow-slow lah. Mana payung lagi tu slow-slow, tinggal slow pelan-pelan lah. Okey, dan satu. Yang keduanya, kalau nak selamat hidup dunia dan akhiratnya, Nabi SAW kita wal qasad. Al-qasad maksudnya ialah kita berekonomi atau berjimat cuma fil faqr wal ghina, dalam keadaan kita kesusahan dan juga dalam keadaan kita kaya. Selamat hidup kita. Maknanya kita boleh berekonomi, berjimat cuma dalam keadaan kita kaya dan juga miskin. Biasa cuma kita ni ketika dalam keadaan miskin. Miskin cuma bila kaya, ya Allah subhanallah. Dia mewah sungguh tu. Mewah sungguh. Bukan setakat orang kan. Ni muk hari raya tu ada lagi. Dia surah, masjid, rumah, lorong, apa dah semua. Sambut hari raya tak apa, panggil orang pakar. Satu yang tak betul. Saya kata satu yang tak betul. Makanan yang berlimpah ruah membazir. Masjid buat sama, surah buat sama, mereka berbalik. Dia takut tak cukup. Mereka lebih sama lebih ni. Hak tak cukupnya biasa kami bakar. Kami bakar biasa tak cukup lah, biasa. Dah tahu kami bakar tak cukup, buat sebelah itu. Tak payahlah makaroni lah, boleh makaroni. Beruk nasi lauk, nasi dah kebuh makaroni. Muntah loyo, dah nak habis. Makaroni macam bapa sikap, belok begitu, dia habis. Panggil makaroni ke? Tak beliau tak tahu. Orang anak duduk Muslim tu panggil makaroni je. Sini pakai macam bab sikap ni. Makaroni. Apa tu campur dengan sos dia tu macam mushroom pula. Allah, nanti orang kampung. Bukan orang mana belakang tu Jayo ni. Kampung je. Tak lagi. Kambing juga berada kat kambing. Kau dah biasa tahun lepas habis 10 ekor. Kau tambah saya 11 ekor. Makaroni tu tak boleh buat. Tetapilah percayalah cakap saya. Banyak, bukan semua banyak surau yang saya pergi, termasuk masjid yang jemput lah, kita mengajar lah jemput. Tak habis kata. Kita balik dah tu. Lepas buku dah tu, buku. Kita buku balik dah, kapal lah kata-kata kapal balik. Pakai sore-sore kapal, ada lagi tak habis. Kapal tu nak balik siapa nak tanya. Nak balik ke siapa? Makan makaroni yang nak pangan. Kau buat laham tak makan tak? Bila dah kembali, bak basikal tu dah kembali. Kembali, pipi-pipi nak makan tak? Tak ada lah, tak ada masa nak makan dah. Tak makan dah, esok boleh lagi air dah seminggu. Dah seminggu je air, patut cuci pula hari Ahad. Hari Ahad tu, terang. Qalu inna lillahi. Terang. Basih juga. Buat dia tak cukup. Dia tak cukup. Bola, sepak buat tak cukup. Dia tak cukup. Sebab bahasa banyak. Macam mana orang nak masuk dalam selamat? Al-qasdu fil ghina, dalam keadaan kemewahan. Kita tak nak kontrol bila kita mewah. Sebab tu Allah tak bagi lagi kita kemewahan. Allah boleh uji lagi dengan kemewahan. Kalau mewah tak besar. Zaman Nabi Musa alaihissalam, ini adalah mengenai keberkatan. Bila Nabi Musa, wakala Allah Musa taklima. Allah dengan Nabi Musa ni diberi mukjizat boleh bercakap. Wakala Allah Musa taklima. Allah boleh bercakap direct dengan Nabi Musa dengan kata-kata. Dan Nabi Musa mukjizat dia boleh bercakap. Apa benda dia boleh mengalir direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain mukjizat masing-masing lah. Jadi Nabi Musa boleh bercakap. Dan kalau dia selalu bercakapnya, dia minta, dia menajak di Tur Sinai, sebuah gunung, sebuah bukit Mesir, untuk lihat Allah Ta'ala. Wakala Allah Musa taklima. Dia bercakap, ya Allah, lama dia bercakap dengan Allah, dia pun terlebih sikit lah, over sikit. Ya Allah, aku tengok muka-mu ni. Atau over lah sikit lah, minta nak tengok wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biasa dia bercakap
cakap tadi. Biasa cakap di alimul ghaib tak nampak balik tabir gitu lah. Balik tabir dia pun satu tiga, aku nak tengok wajahmu. Allah kata tak boleh Musa. Aku tak mampu nak tengok wajahku. Tak apa, boleh. Maka Allah naikkan nur min nurillah, cahaya daripada cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala di belakang bukit Tusinah. Naik saja cahaya Nabi Musa Pesa Nabi Musa. Walaupun dia seorang Nabi, tapi dia pesa kerana dia tak bersedia untuk melihat cahaya. Bukan Allah lagi, cahaya sahaja sudah pesa. Tuan-tuan terangkan air matahari besok daripada pagi sampai tengah hari tuan-tuan tengok matahari. Tak payah nanti tak tengok Allah, tengok matahari. Tengok berapa lama tuan-tuan boleh tahan tengok matahari 10-12 tengah hari. Cubalah. Tak payah minta tengok Allah Ta'ala, tengok matahari itu makhluk yang Allah jadikan boleh duduk. Iktibar daripada Nabi Musa. Dan ayat Allah Musa taklima itu orang itu dulu guna sebagai ayat untuk mudah cakap, mudah kecek bagi anak yang lambat cakap. Allah Musa taklima, baca Fatihah selawat, kemudian baca ayat Allah Musa taklima, ulang banyak kali. Bagi ini kepada budak yang lambat cakap. Ada budak lambat cakap ni umur 2 tahun tak cakap lagi ada, tapi jalan laju. Kita dulu dah keluar tu boleh cakap, tak jalan lagi cakap dah. Ada juga yang cepat mulut ada, lambat mulut ada. Jadi kalau cepat mulut tu kita boleh, kebetulan boleh kita bini kita kan. Macam cepat mulut, tanya sir dapat 10. Kalau lambat cakap boleh juga kita kadang-kadang tanya sir dapat sir. Hari minggu ke mana? Balik cuti? Boleh. Rumah awak? Okey. Berapa hari? Ikut abang. Lepas jadi rokok kita ada juga. Waktu payung kita payung. Nak bincang payung tu boleh kita. Tapi nasib tu ada ujian, ada boleh macam tu. Tapi untung juga dah cakap banyak dah. Kalau cakap banyak, mulut kita balik siapa? Siapa ada masa ni? Allah tak boleh masuk ke bawah kepala. Allah, penuh mulut. Penuh mulut dia marah kita. Kita tak ada apa pun lagi. Kesih dia gitu sebab dia masuk kecil mula, masuk tidur, masuk umur 2 bulan dia cakap dia. Dia marah dia ke rumah dia. Kita tak faham. Budak marah tak faham. Ada pesen tu. Jadi kalau anak lambat boleh cakap, itulah ayat dia. Orang tua dulu, amalan orang tua dulu. Allah Musa taklima. Jadi satu hari ada orang Bani Israel. Kisah banyak kisah Bani Israel. Kisah banyak Bani Israel sebab orang Bani Israel ini orang umur panjang, banyak cerita lah. Orang tua ke pengalaman banyak cerita. Banyak orang muda. Orang tua ni banyak cerita, orang muda je. Tak banyak dah pengalaman dia. Jadi seorang ambil ni suka beramal dan setiap hari dia beramal dia hanya mendapat sebuku roti. Makannya hari dia dapat roti. Jadi dia kata kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, tolong doakan aku atau tolong tanya kepada Allah Ta'ala, adakah rezeki aku hanyalah sebuku roti setiap hari? Itu je rezeki aku. Maka Nabi Musa bila berjumpa dengan Allah Ta'ala pun tanya, ya Allah, si fulan seorang ahli ibadat, adakah rezeki kau tetapkan takdirkan untuk dia rezekinya adalah sebuku roti? Musa, Allah nak jawab, ya sebuku roti sahaja rezeki untuk si fulan tersebut. Maka Nabi Musa pun bagi tahu, abid tadi, ahli ibadat tadi, rezeki kamu hanyalah sebuku roti saja. Alhamdulillah, syukur kepada Allah sebab rezeki dia tetap akan ada. Macam mana keadaan pun sekalipun dia akan ada rezeki walaupun sebuku roti. Maka dia ibadat macam biasa, ibadat sehingga terlupa makan. Sehingga terlupa makan, dia hanya makan separuh daripada roti saja. Tak makan sebuku roti, separuh roti je sebab ibadat. Asyiknya dia beribadat kepada Allah, dia siang bosan. Siang bosan dah, malam buka sikit, lepas tu semaya, lepas tu ibadat. Sehingga tak habis, ketua roti tak habis. Kita mukadimah dia, kalau kita dah mukadimah tu banyak dulu lah, mukadimah macam-macam tu. Tak makan lagi, belum lagi biryani gan, benda lagi tu mukadimah. Sudah sama sudah sini, ketika masuk, baru nak pembuka rasa dia kami. Baru, ni sebuku bagi 2, tak habis juga. Ibadat lagi ibadat. Sehingga satu hari kembali kami mari cari musim kemarau panjang, mari cari makannya untuk binatang ternak kambing kan. Kalau kita kambing itu berkibar, tiba-tiba tak ada makannya. Sehingga dah rumah ambil tadi, ambil kata aku ada roti, pak aku simpan 5 bulan lepas. Dia tengoklah belakang rumah. Kalau boleh kambing kau makan, ambil dah. Aku tak nak dah, belum lama tu. Aku ada sebuku roti setiap hari. Separuh simpan. Maka bila dia ambil tu boleh makanlah kambing tu. Segera buka kambing tu oleh kerana makan roti.
Maka hasil daripada itu sebagai hadiah ingat kepada abid yang bagi roti menyelamatkan kambing daripada mati, maka disedekahlah kambing kepada abid tadi. Seekor kambing. Daripada ekor kambing itu membiak sehingga habis tahun dalam kisah itu Nabi Musa lalu tengok ladang. Dalam kurma, kambing semua ada. Tanya siapa ni abid? Ini ladang bola Nabi Musa. Macam mana boleh dapat sekarang rezeki itu hanya sebuku roti. Macam mana boleh jadi kambing yang menganut bina dan boleh macam mana boleh jadi kebutaman? Ceritalah orang sedekah hadiah kepada dia sebab sebuku roti tadi. Jadi kisah daripada situ tuan, walaupun dia adalah kisah Bani Israel, nak ceritanya ialah ketetapan Allah ialah rezeki kita sebanyak sekian-sekian, tapi keberkatan daripada rezeki melimpah Allah lebih daripada ketetapan qadar yang telah Allah takdirkan. Lepas itu kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan sebuku roti menjadi beratus-ratus ekor kambing, menjadi taman-taman, menjadi kurma-kurma ladang kurma dan sebagainya. Itu adalah berkat. Maka kita walaupun sedikit yang kita dapat, tapi keberkatan. Jangan duk harap banyak material kalau kita tak ada berkat. Gaji 7,000 tak pernah cukup. Anak seorang, bini seorang tak cukup juga. Anak 7 gaji 1,000 kenapa cukup? Kenapa kita kena fikir baik-baik. Jadi bila mana dalam keadaan kita al-qasad, boleh kita beriktisad ataupun berekonomi. Dalam keadaan kita fakir ataupun dalam keadaan kita susah, ataupun ghina, senang ataupun kaya. Jangan tunggu susah barulah kita nak jimat. Tak boleh. Kita kembangkan sedikit kepada ekonomi negeri, ekonomi negara dan sebagainya. Yang kita saja kena ambil kira semua. Kalau kita kaya sekali itu, kalau negara miskin juga kita. Barang dekat aku tak ada denda dan sebagainya. Kena ambil kira semua sekali. Pada pekat bawah, siapa nak pekat atas? Bawah siapa ke atas? Kita fikir qadar kita sebagai rakyat, orang atas pemimpin kena fikir juga bagaimana nak iktisad dalam ekonomi negara. Kena ambil kira ni. Sebab inilah yang akan menyelamatkan hidup kita, kata Nabi SAW. Kalau Nabi kata begitu, maka dia akan jadi. Ingat, jangan tunggu kita susah baru kita nak berekonomi. Ekonomi kita kedekut kan? Salah. Dia kata kita kena kedekut, kalau derma bukan, tak betul. Ekonomi itu mana kita berektisad, berekonomi, berjimat cermat, bukannya kita kedekut. Salah, tak kena kaedah tu. Dia kata tak boleh derma, tak boleh bagi sedekah kat orang sebab ada sedekah habis. Kita kata habis, sedangkan benda tu makin subur. Makan banyak-banyak kalau tak buang air, maka kita akan jadi penyakit. Mudah yang begitu, makan banyak tak buang air, penyakit tu kan. Tapi kalau makan tu buang sikit, buang sikit, maka kita akan sedar. Percayalah tu kan. Kalau tak makan 3 hari, cuba tak buang air. Tak mari dah kuliah. Dia gulung, mata biru, sebab muka jadi berlaku haru. Orang kata embuh ni, muka tak tengok kaki orang dia. Sebab bila benda kotor, dia kebuat dia akan naik muka. Dia akan naik muka. Sebab tu tanya askar-askar ni, kalau orang bari pagi, kalau dia tak buang air waktu pagi, dia tak lama berdiri dia kena panas, tak tahan. Dia akan pensan. Sebab uak tu akan tolok naik ke kepala. Dia naik ke kepala, dia akan pening. Dia pening tak boleh imbang badan, dia berjatuh. Itu yang kaedah. Jadi harta kita banyak, kita tak keluar. Bila tak keluar harta kita, tak zakat, tak sedekah dan sebagainya, harta kita akan pusing. Dia akan bunuh. Itu kaedah dia. Masuk, keluar. Dia keluar, bukan keluar semua. Tuan-tuan makan nasi. Jual pagi tak dia makan. Lepas tu ada rumah terbuka. Lepas tu petang. Mari tu makan. Sudah lagi makan. Lepas tu keluar. Bukan dia keluar semua kita makan tu. Makan semakuk, keluar semakuk. Dah. Sikit je. Sikit je baru sihat. Tak ada orang keluar semakuk. Makan semakuk, keluar semakuk. Tak ada. Itu kaedah dia begitu lah. Jadi nak kita berekonomi kata Nabi. Yang ketiga disebut oleh Rasulullah SAW. Wa khasyatillah fi sirri wal alaniyati. Mu kena takut kepada Allah Ta'ala dalam keadaanmu sir, rahsia, sore-sore ataupun alaniah depan orang ramai. Alaniah ni zahir. Kena takut Allah Ta'ala. Mu akan selamat. Maknanya takut Allah Ta'ala, musuh yang kamu takut, depan orang yang kamu takut. Yang jadi sekalian, berlaku sekalian ni, yang berlaku ni orang takut bila depan orang. Takut kepada Allah bila depan orang. Tak ambil rasuah bila depan orang. Tak menyeleweng bila depan boh dia. Tapi bila belakang, kita sendiri, bos kita sendiri. Bila ada peluang melakukan maksud, tak ada orang. Lepas tu bila kita jumpa duit tengah hari lain, jumpa perempuan tengah hari lain, jumpa perempuan tengah malam lain.
Besok keadaan tu. Bila depan Allah Ta'ala, maksudnya depan orang ramai Allah Ta'ala tu takut tak pula kalau depan orang ramai. Tak boleh tengok perempuan, tak boleh. Bila ada bini 10 lagi tak tengok. Kerana manusia berkata Allah Ta'ala, patutnya khasyiatillah, takut pada Allah itu. Tak kira lah depan orang ke belakang ke, sebab kena yakin la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan tiada Tuhan, tiada Tuhan yang layak aku semua, aku abdikan diri. Tiada Tuhan yang segala. Tak ada dah, tak ada hukum, tak ada apa, melainkan Allah Ta'ala. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha. Kena yakin dan keyakinan kita yang sebenar. Yang berlaku sekarang, bila depan majlis, mungkin tak berlaku, mula-mula ya, maksiat pun tak berlaku. Tapi bila di belakang, sebab belum lagi yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau yakin dengan Allah Ta'ala, Allah Maha melihat. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang Maha melihat, tiada Tuhan yang Maha mendengar, tiada Tuhan yang Maha mengetahui, tiada Tuhan yang semua sekali itu yakin dengan Allah Ta'ala. Pergilah mana-mana tuan-tuan akan selamat. Tidak akan punah negara, tidak akan punah negeri, tidak akan punah institusi kementerian yang kita duduk. Sebab kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak tipu mana tempat yang boleh pergi. If'al ma syi'ta illa tastahi. Nabi kata, membuatlah apa orang nak buat, suka buat kalau tak ada rasa malu. Pergilah membuat maksiat, tapi pergilah tempat yang agak-agak Allah tak nampak. Pergilah membuat maksiat. Itu berli daripada Nabi SAW. Pergi mengerti mana membuat maksiat, pergi, tapi dengan syarat tempat itu Allah tak nampak. Di sini macam tu pada para sahabat, nak buat maksiat pergi tempat yang tak nampak. Mana tempat agak-agak Allah tak nampak. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, mereka pun boleh dicari orang walaupun kamu berada dalam tembok yang keras untuk lari daripada mati. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, tetap juga akan dijumpai oleh mereka. Itu mereka makhluk yang Allah buat. Makhluk yang Allah buat. Boleh cari walaupun kita berada dalam tembok yang macam mana sekalipun dia akan jumpa juga kalau dia buat dengan kuasa Allah. Maka Allah yang Maha mencipta, Maha malaikat, maka dia lebih hebat lagi. Kena yakin betul-betul. Kalau kamu takut kepada Allah, khasyiatillah fisir, masa orang tak ada pun takut. Nak buat seleway tak boleh, nak curi tak boleh. Orang tu yang umum tak ada. Tapi kadang-kadang manusia ni bila dia dikuasai oleh nafsu ammarah, dia sanggup bersusah untuk buat maksiat. Buat jahat maksiat semua sekali lah. Curi, judi, dia sanggup bersusah. Orang curi contoh judi, walaupun tak ada kali yang kita judi. Tapi tengok orang nak curi bagaimana, dia sanggup bersusah tuan. Sanggup tunggu sehingga tuan rumah tidur pukul 3 pagi. Tunggu tu. Padahal biasa tak akan tunggu tuan. Ada orang kalau nak curi, tuan rumah tak tidur lah. Mungkin nak kobol dah. Pandai dia jahat dan curi. Tapi dia marah lah, pukul tidur bang. Dia bang tajuk dari hati dia. Cik nasihat pada tuan rumah nak tengok pada dia nak curi tak boleh, tuan rumah tak ada lagi. Tutup dah, bunyi pula batuk keng-keng kawan tu. Isap rokok tega, dia batuk kuat, isap rokok lagi. Keng-keng, batuk tidur lagi. Kumpak batuk lagi, orang isap rokok, dia batuk kuat. Campur pula ngek, sejuk. Batuk, pukul 4:30 pagi senyap. Barulah dalam keadaan gelap tu, dengan betul serat kecil, dia pun pergi potong di belakang rumah. Ini. Bunyi pula orang sebelah bangun. Pukul 4:30, 4:45 bangun. Sebelah rumah tu cimani. Dia bangun masuk. Tak pukul aku cuba aku nak nyobok pokok bunga. Susah ya Allah, pukul 5 tidur. Kau ni pula bangun pula nyobok lagi. Mana nak curi tu susah nak curi. Tapi kalau dia jahat, dia akan usaha juga nak curi. Usaha juga sehingga dia dapat. Kalau tak dapat, mana dia usaha pula. Allah mana dia tak dapat. Dia panggil ke dia, lapor tak betul, tak kena tapok, susun tapok lagi curi tak kena. Tapok tak kena, minggu depan pun sama juga. Akhir-akhir usaha-usaha dapat dia curi. Maknanya nak buat jahat macam tu sekali dia usaha. Nak buat jahat kan? Begitu juga orang nak beli nombor hitam. Orang dia ni, dia sebab dia. Orang boleh begitu. Macam boleh kau dengan maksiat. Usaha juga lah nyawa. Waktu ambil setongit tak ada gambar macam Sarawak. Masuk nampak macam Iban sikit. Dia tak nyaman. Kau nampak bukit kulit dia pakai sarung. Sarung ada orang naik motor kan. Lukis-lukis macam gambar
apa ni tangan mengadang iban apa tu. Jangan sampai nampak ni. Dia pakai helmet tutup pulpit ni beli nombor. Punya dah susah nak buat usaha juga nak buat usaha. Usaha juga. Supaya orang tak kenal. Mana tak yakin dengan Allah. Tak yakin dengan Allah. Macam mana kita nak menaik dalam berjuang, macam mana kita nak hidup senang dalam Allah SWT nanti. Kalau dah lalu sekalian kamu tak takut kepada Allah SWT. Sir, dalam keadaan sir kamu juga pernah takut kepada Allah. Jumpa duit RM1, RM20, RM30, RM100,000 dan sebagainya. RM1 hantar dapat jumpa sampai RM10,000 tak hantar dah kan. RM10,000 mula mikir duit ni. Kata mufti kafe harbi sekali ni. Harbi boleh makan hari tu dapat RM10,000. Sebab harbi halal rakam tu harbi. Zimi tak boleh. Harbi kafe menunggu. Sentiasa nak menjatuhkan orang Islam dengan peperangan kau tu namanya harbi. Huruf dia zim ialah perlindungan. Dia bayar perlindungan dari sebuah negara Islam tu zim. Tak kira orang mana betul, tapi itu dia kata harbi dengan zimmi. Mana harbi semua bagai kita boleh harbi. Mana jumpa RM10,000 kita boleh istilah ini kawasan Bukit Litan Jin Nuraman. Harbi boleh ambil ini ambil dah. Padahal betul dah tu haji. Kata duit dia jatuh. Tengok tu. Sebab depan orang, belakang orang lain. Jumpa perempuan siang hari ada benda. Petang hari tak. Jumpa malam hari confirm orang lah. Malam hari jumpa tu kita confirm dengan manager orang. Tapi kalau tak confirm tak dekat juga lah. Kalau tak confirm tengok orang bodoh. Orang bodoh. Tunggu ke belakang lah. Tengok orang kata tengok kecuali kaki kan. Tengok. Dapat kalau kaki kalau tak jijik kaki, maka orang itu bukan itu je lah bok-bok ni. Tengok bok, memang tak dapat sungguh lah. Tengok bok kain, memang tak dapat sungguh pasal tengok batu sendiri. Tipu kali-kali. Tengok apa batunya sepak, kalau orang yang sepak pun kita tunggu, kita sepak pun boleh balik ke depan. Tak ada pasal-pasal. Nak tahu batu tak tu dekat je, dia cuma sepak je tengok. Kalau punya ada orang ni belum pergi kita takut dah. Nampak pokok bulu lah bunyi kik. Atu mana bunyi cengik? Atu tak bunyi cengik-cengik atu. Dia cengik. Pokok bulu dia kapit ni. Dia selisih sama dia pun cengik. Lepas tu daun dia su. Ada. Orang tua saya pesan, kalau dah merasa tempat tu tempat yang belum meremai belum kena berhenti dulu. Berhenti dulu situ. Berhenti. Kalau motor, matikan motor, senyap. Sehinggalah bulu orang turun semula. Baru tu kayu basikal. Kau naik motor baru kita situ kata situ. Situlah pertama nak kita dapat seluruh musim hujan. Balik pula kami keluar semua kawasan. Pasal kita dulu kawasan Kemalangan bukan makor tu lah. Gambar tu korok tu. Lagi tengok lagi tu, lagi Kemalangan. Tapi sekarang awas kawasan Kerak Kemalangan. Dia ubah okey dah ubah tu. Tapi kita ni gerak ni. Orang tipu kita begitu. Kalau boleh kan sampai situ berhenti. Berhenti semua ni, berhenti. Sehingga hilang bunyi. Kau ni, dia berdiri. Dia berdiri tu menyebabkan kita takut tu. Sebab dia mengatasi dia rambut kita. Besar tak kepala juga. Allah. Rasa takut. Berhenti. Senyap. Duduk lah. Sehingga hilang. Dan kita hilang tu tunggu situ. Tapi rasa tak berhenti dah. Bakal gerak situ. Selur je. Untuk kancing dia. Dah boleh masuk bogek satu tarik. Selur. Terakak gini. Kancing. Gapak. Tekan semua sebab takut. Sebab kita takut. Benda faham benda tu je. Bukannya ada. Betul kan? Nak tahu hantu bakal hantu. Tak ada istilah cuma kita lah. Kita ni macam-macam lah. Hantu. Sebab kita kepercayaan kita adalah macam zaman hidup zaman dulu. Jadi 3 pesanan Nabi SAW. Jadi tiga banyak Jadi nak selamat 3 benda tadi. Mana kita kena takut kepada Allah dalam keadaan kita seorang depan agama kau. Kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tunggu orang ramai pun kita rasa takut. Seorang kita buat manusia sebab orang terampau. Padahal Allah nampak. Jadi jumpa ubat kemarin kau siang hari kau serupa mana anggap kalau dia aurat apa kita jangan tengok dan sebagainya. Cerita sikit bulan puasa. Punyalah jaga mata tuan. Saya tak pernah pergi bazar Ramadan 10 9 kita tak pernah pergi. Sebab takut dia pahala puasa jaga.
Jaga. Sampai sekarang itu kena jaga lah. Bulan puasa jaga, sekarang pun jaga sampai bila-bila lah kena jaga. Dan ada jaga nak pergi ke Masjid Putra tu. Bila siang hari, tengah hari nak pergi tasbih Ramadan di JPM, Jabatan Perdana Menteri. Singgah sekejap. Niat nak baca Quran, nanti kau sekejap. Kalau kita kajian tak ada nanti kau 20 jam macam tu kan. Kalau nak baca sudah ada. Kita tak baca ni sejam 2 jam pun alhamdulillah boleh lah. Tak boleh masuk dalam masjid tu kan. Letak pohon-pohon ayam, ada 3 batang pohon. Pohon ayam macam tu. Allah. Bila pakai jumpa nak masuk dalam masjid. Isteri kita nak pakai jumpa nak masuk tak? Kita dalam depan nak tunduk, takut sepak pasuk rumah jatuh dalam air. Akak tu pohon tu. Pohon nanti buat tujuh putih. Pohon muda, pohon kita pohon tua dah. Tak tengok lah, tengok. Tak teringat, dah tengok teringat kawan-kawan kata Ustaz. Tengok sekali lama tak apa. Kita ajar tak boleh tengok, tapi teringat juga. Terpengaruh juga dengan anak-anak murid kata tak apa, tak tengok sekali lama. Tak apa jadi kelik. Tapi kita buat kelik ni memang macam mata kita tak kelik setengah jam tak apa. Tengok lah. Itu teringat tu tak kelik juga. Tengok lagi semua. Mari pula semua lagi. 3 pohon tengah hari. 3 pohon. Dan minggu terakhir, minggu Lailatul Qadar pula tu. Kita punya jago tuan-tuan. Hampir-hampir lebur juga. Masuk etika baca Quran pakai kambu waktu je. 3 pohon tu kambu dengan 3 muka surat Quran dengan etika saja. Pakai pada waktu lah tuan-tuan. Nyanyi mana tu? Kita duduk buat bulan Ramadan banyak ibadah kita. Malam kita buat sebelah. Kalau paling-paling rajin sebelah lah. Paling-paling malas 23 dah. Boleh puasa pun ni paling-paling rajin lah. 8, 3, 8, 3, bitik. Bulan hak tidak Ramadan ni pun sama juga. Maintain dia tu tolong maintain. Tolong 8, 3 juga. 3 bitik. 8 tu kita campur sendiri. Sunat wudu, sunat taubat, sunat tahajud, pulang istikharah, hajat dan sebagainya. Dia cukup sebelah. Sebab minimal Nabi buat ialah sebelah pada setiap mana tidak pernah kurang. Sekali itu Nabi buat untuk tunjuk kepada umat bahawasanya sebelah rakaat yang disukai oleh Nabi SAW. Maintain itu, maintain 11. Siang hari maintain duha. Sebab di antara yang paling disukai oleh Nabi SAW ialah solatul duha, sembahyang duha dan juga puasa mutih. Puasa 13, 14 dan 15 bulan setiap bulan. Ini tak pernah Nabi tinggal. Nabi suka Nabi suka selain pada membaca Quran itu memang makanan harian Nabi lah. Amat rugi bagi kita kalau tak boleh setiap hari baca Quran walaupun 1 ayat. Baca kita. 3 amalan sunnah Nabi tak pernah tinggal. Baca Quran. Kita baca bulan Ramadan kita ada ramai-ramai. Kalau lain tak ramai kita pun tak baca. Kalau semangat baca tu walaupun 1 ayat pun tak apa. Itu menunjukkan kita kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran kalam Allah. Kalam dia. Baca pun sikit. Bulan puasa kita baca 1 bulan, 1 surah atau 1 surah, 1 juz kita baca. Tapi bulan yang lain selepas Ramadan kita dah kurang. Tak apalah tuan-tuan. Tak apa. Tuan-tuan bulan Ramadan. Bulan ni jangan lupa. Selepas Ramadan jangan lupa baca konsisten. Saya beri pejabat saya di surau saya hampir 4 tahun baru pakai satu Quran. 4 tahun kita baca setiap hari. Kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat kita baca. Hari lain kita baca Isnin, Selasa, Rabu. Kami ada kuliah khas 3-4 hari kita baca hari seminggu. 1 muka surat saja kita baca. 1 muka surat selepas 4 tahun kita boleh khatam. Khatam betul 4 tahun. Kamu setiap hari kita baca, setiap hari kita baca. Dia tak baca hari Jumaat 1 Ahad tu baca sendiri di rumah. Sebab ni amalan Nabi. Kalau kita kasih kepada Nabi, mereka lah amalan dia. Mudah bukannya payah. Baca Quran 1 ayat kalau 1 hari. Duha jangan tinggal. Paling-paling malah kita buat 8 rakaat. Kalau wajib buat 2. Kena tukar. Kita pun tukar macam tu sekali ni. Kalau tidak, dia dua selama-lamanya. Buat 2. Daripada dulu kini jangan selama-lamanya. Tak apalah konsisten. Tapi kita tukar balik. Kita buat malah 8 rajin 2. Tukar gitu. Sebab tu kan kita buat sekali 8. Besok tuan-tuan nak buat 6, nak buat 4, tuan-tuan ada rasa tak buat. Buat dulu 8 sekali ni. Aku nak buat 8. Buat sebelum pergi jabat buat dulu 4.
Duduk di dapat, masa rehat sekejap, buat lagi pak. Jadi paling kurang Nabi kata pak. Paling kurang. Tapi lapar tu kita sudah. Kita buat sekali lapar, besok tiba-tiba tak cukup jadi 2. Kita akan rasa kekurangan yang besar kan. Sebab ni orang Nabi tak tinggal kan. Kesinambungan daripada Ramadan kita masih buat lagi. Kena buat lagi. Kena buat lagi. Begitu juga dalam Nabi disebut Nabi SAW man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah. Kalau siapa sebut kata subhanallah wa bihamdihi 100 kali. 100 kali sehari. Maka ghafarallahu dzunubahu walau mislu zabadil bahri. Allah akan ampun dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan. Ini saya bagi kamu tazkirah bulan Ramadan ini sebagai amalan kita, amalan harian kita. Maka lepas Ramadan juga sebulan bulan ada akan datang nak masuk Ramadan, jangan lupa subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Katakan kamu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, terserah. Tapi dalam hadis yang sahih itu disebut subhanallah wa bihamdihi sahaja 100 kali, maka Allah akan ampun dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan zabadil bahr. Mana-mana buih laut seluruh dunia ni, dosa kita Allah akan ampun. Sebab saya kata tadi 99 kejahatan yang kita buat, sekali kita minta ampun, Allah akan ambil 3 yang sekali. 99 itu dihapuskan oleh Allah. Kalau manusia 99 kebaikan dibuat, 1 kesalahan yang kita buat, dia akan ambil 31. 99 kebaikan yang kita buat semua hilang. Semua tak nampak. Orang tak nampak 99 baik itu. Yang nampak hanya 1 jahat kita. Mungkin tersilap ke 1 tu, yang ini yang akan dibawa. Kalau orang kerja kerajaan, NFPT dia rendah. Kalau orang kerja kerajaan, baca tengok macam mana dia dapat ABC anugerah khidmat sebulan. Setiap tahun 3 tahun sekali dia akan dapat. Kita kerja bagaimana Allah tak dapat. Sebab dia pandang tu, orang yang kerja semak ni kerja hak ni lain. Kita kerja kuat, dia kerja semak. Dia bulan 1 sampai bulan 8 dia tak ada apa-apa. Bulan 9 dia akan ada di pempoh dia. Saya kata kopi danduk, kopi janda, kopi songkok. Waktu canak kita ada di bawah, capung madu, baru sudah kau tarik madu, buih duit. Oh boleh terang. Bulan 9 tengok bulan 9 NFPT akan ditandatangan. Mana pula Allah ni balik gaya boleh buat. Allah orang tua kirim belah buat nasi dagang, pengairan nasi dagang kau buah sikit, tak tahu tak suka nasi dagang. I suka nasi dagang, bang nasi dagang tuan. 5 dah makan. 5 dah. Oh, bubuh pula orang pula Allah. Balik pula orang tua kirim ketupat dengan kau buah suka ketupat palah ni. Ui ke buah pula dengan anak buah sekali. 9 dah. 9 dah makan. Tambah seorang lagi kan. 9.5 ataupun 10 APC bangun 8 bulan hilang. Tak mari kerja kenakal kau 8 bulan ni. Tapi sekali tu yang lalu berlepas. Nampak tak? Tu orang manusia. Kata-kata kena kerja semak. Hak-hak juga lah. Hak okey. Tapi semak okey kena juga. Kena semak juga kerja. Inilah 8 bulan 9 bulan pun tak nampak. Bos tak nampak rasa. Tak nampak dia kerja. Walaupun lillahi ta'ala alhamdulillah, tapi dia cerita kat dunia. Orang dunia macam itulah kaedah dia. Tapi kalau kita lillahi ta'ala, Allah Maha Penilai. Aku cerita Allah nilai kita. Jangan harap nilai manusia. Kalau manusia nilai, dia ikut dia lah. Kan dia elok, nilai elok dan dia tak elok je, nilai tak elok. Jadi sambung sikit lagi tuan-tuan mengenai nak jadi tanda orang soleh. Dari Fudail bin Iyad tadi dia sebut orang yang soleh yang pertama nasihat sentiasa dalam hati kita. Orang yang kita ingat nasihat orang itu tanda soleh yang pertama. Tanda soleh yang keduanya disebut oleh Fudail bin Iyad wal khawfu fi qalbihi, dan akan terasa takut dalam jiwa dia, akan terasa takut. Dia nak buat apa-apa ya Allah, adakah dia redha Allah ataupun tidak. Dia ingat Allah Subhanahu. Nak buat apa-apa ingat Allah. Nak buat apa-apa ingat Allah. Maknanya ketakutan dia kepada Allah sentiasa berada fi qalbihi, di hati dia. Sentiasa ada di hati. Itu tanda orang yang soleh yang kedua. Tanda soleh yang ketiganya wasidqu fi lisanihi, kebenaran sentiasa meniti di atas lidah. Kebenaran. Qulil haq walau kana murran, dia akan kata kebenaran walaupun benar tu memang pahit. Susah tuan nak cakap benar tuan. Susah. Terutama sekali kalau cakap benar amaman apa ni sultan jair, dalam kitab apa ni siasat disebut dalam kitab siasat ialah berdepan dengan pemerintah atau penguasa yang jair.
Yang jahil maksudnya zalim. Susah kita nak kata kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Susah. Kalau kita boleh mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, itulah tanda orang itu orang yang soleh, orang yang hebat. Sebab biasanya nak kata kebenaran depan orang yang zalim, penguasa yang zalim, payah. Dia akan cuba mengona-ngona. Pada pandangan saya, sekiranya Gomez tu lagi dia tidak beri kesan yang besar kepada nama kamu? Tengok Gomez. Orang biasa lah ini. Berhenti atas itu. Saya nama Gomez. Saya panggil dia Gomo. Orang ilmuwan agama dia tidak menjadi kesalahan besar benda tu tidak menjadi. Sedangkan benda tu besar tuan. Besar benda tu efek yang besar kepada masyarakat, kepada orang muda pun dia. Tak cukup lagi kau kepok orang pakai tudung pergi peluk kepok tak cukup lagi. Pakai tudung pergi peluk. Apa sana sendiri kau pergi peluk. Terus sekali pergi peluk orang yang disuka. Mari pula tu. Itu besar. Kalau orang biasa cakap tak boleh. Tapi bila ilmuwan agama bercakap, dia tidak menjadi masalah yang besar kepada masyarakat, itu salah tu. Salah, teramat-amat salah. Walaupun kamu nak bodek kau, nak apa kau, itu salah. Tak tu, orang agama tak boleh cakap. Orang jahil nak cakap silakan. Tapi kau nak agama cakap, macam pun jadi rosak masyarakat. Berarti baik-baik ada dalam YouTube. Kita tengok ya Allah, kenapalah jadi macam ni. Orang semua orang jahil pun pakat supaya tak payah hari. Ada dalam negara pun, lagu dah hidup, mari hak luar pula. Tak mau lagu. Tak mau lagu. Tak mau lalai kalau nak Allah Subhanahu Wa Taala mengundang kemaksiatan masuk secara terancam dan dipersetujui oleh orang agama sendiri. Tuan payah fikir sendiri kan. Dan yang akhir sekali, wal mal salih fil jawar wal amal salih fil jawarihi. Itu tanda soleh. Maksudnya ialah amal soleh sentiasa berada pada anggota dia. 360 sendi itu sentiasa melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap sendi itu ada hak masing-masing. 360 sendi ada dalam tubuh kita. Maka setiap sendi itu ada hak dia untuk melakukan ibadah kepada Allah. Maka tanda orang soleh ada 4 tadi lah. Wal amal soleh fi jawarihi, tangan, serkok, mata, lihat, buat, terima, dengar, ya, edukasi, melakukan tempat, ya, ketaatan kepada Allah. Itu maksud jawarih. Setiap sendi itu ada hak masing-masing. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kesinambungan Ramadan yang ada yang lalu, yang sebulan yang kita lalu, biarlah kita bawa kepada 11 bulan yang akan datang. Itu sebenarnya adalah hasil daripada tarbiyah Ramadan yang lalu. Ketika mana nafsu kita hanyalah kita berdepan musuh nafsu, tidak ada musuh daripada syaitan dan juga iblis. Kalau kita tak dapat meruntuh nafsu kita, ketika tidak ada rintangan luar, rintangan daripada iblis dan juga syaitan, maka kita gagal. Kita hanya melawan nafsu kita sahaja, sebab syaitan telah pun dibelenggu. Tapi tak dapat hasil, natijahnya tidak terhasil pada penghujung Ramadan, masuk Syawal dan sebagainya, maka kita gagal. Maka kita dengan kegagalan itu, maka kita ingat balik. Kita ingat tasbih subhanallah kami disatukan aku lagi. Aku nak buat atas diri aku. Semayang malam 10 rakaat aku tak akan tinggal, 8 rakaat siang hari juga aku tidak akan tinggal. Kena ingat itu. Banyak lagi amalan-amalan yang patut kita teruskan. Amalan-amalan Nabi SAW sepanjang daripada kehidupan Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan amal yang kita ada sekali ini kita teruskan konsisten, ya. Kita ada berterusan. Istaqim wal qalb wal istiqamah walaupun sikit kita buat tapi istiqamah. Mudah-mudahan saya dan tuan dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurratina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Ya Allah, sampaikan salam kami, ya Allah. Salawat kami atas junjungan besar Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah.
sampai karena ya Allah sayang kami di kejauhan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Mudah-mudahan Nabi kami akan beri syafaatul kubra buat kami semua ya Allah, yang menjadi tetamu-tetamu pada malam ini ya Allah, yang menjadi ahli tamu syurga-Mu ya Allah ya Rahman Rahim. Nabi kami akan mendoakan kami diaminkan oleh Jibril alaihissalam, sallim sejahterakanlah umatku yang sedang melintasi titik sirat ya Allah. Maka kami di antara golongan yang didoakan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, tetapkan juga ya Allah syafaatul kubra Nabi kami, menyelamatkan kami ya Allah daripada kehausan di mahsyar-Mu nanti ya Allah. Ketika mana manusia berhimpun di mahsyar dalam keadaan kehausan ya Allah, maka Nabi kami memberi kami minum dari telaga Kausarnya ya Allah, yang akan menghilangkan kehausan selama sepanjang mana kami berada di mahsyar-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Nabi kami juga meletakkan ya pahala-pahala sunnah yang kami lakukan dalam neraca timbangan kami ya Allah, dan neraca kebaikan kami ya Allah, untuk memberatkan pahala kami untuk masuk syurga-Mu ya Allah ya Rahman Rahim. Maka tetapkanlah syafaat Nabi kami buat kami semua ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Wadud, ya Fa'al lima yurid. Wahai Allah yang Maha kasihani bersegala kasihan ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami semua ya Allah yang berada di rumah-Mu pada malam ini ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah, pandanglah kami dengan pandang rahmat kasih-Mu ya Allah. Pandang kami ya Allah, kami banyak dosa padamu ya Allah, tapi pandanglah kami dengan rahmat kasih-Mu ya Allah. Kami terlupa kadang-kadang ya Allah melakukan maksiat dosa, walaupun kami tahu kalau itu maksiat padamu ya Allah. Maka ampunkanlah kami ya Allah, jangan pandang kami dengan benci murka-Mu ya Allah, yang akan membawa kami ke neraka-Mu ya Allah. Pandang kami dengan kasihanilah kami ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma ya Allah, pandang juga kepada kedua ibu bapa kami dengan pandang rahmat-Mu ya Allah. Pandang kasih kepada mereka ya Allah, pandang keampunan-Mu ya Allah. Sama ada yang masih hidup di bila-bila lagi yang berada di alam sana ya Allah, berada di alam barzah ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah, alam kubur, alam barzah itu sakit, penyakit ya Allah. Gelap udah kalau jengkit datang menggigit dan membahas siapa saja ya Allah, termasuk kedua bapa kami ya Allah. Maka hidupkanlah mereka ya Allah daripada kesakitan kuburan yang sempit, gelap berita bersyukur ya Allah, luas kekal abadi bersama ya Allah. Allahumma qul min dhiqil qabri wal lahu ila jannatika jannatil khulud ila zillil mamdud wa ma'in masbub wa baqiyatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa burushin marfu'ah allazina an'amta 'alaihim nabiyyin siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ya Allah, bangkitkanlah kami dan bangkitkanlah kedua bapa kami nanti ya Allah, bersama orang-orang yang saleh ya Allah, bersama siddiqin ya Allah, bersama syuhada, bersama nabi-nabi dan rasul ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir ya Allah. Pandulah kami ya Allah, pandulah kami ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang benar ya Allah, jalan yang Kau ridhai ya Allah dunia dan akhirat ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari pemimpin yang saleh ya Allah, yang memimpin kami ke arah kejahatan ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah, sebaliknya ya Allah, tunjukkanlah pemimpin negeri dan negara kami jalan yang Kau ridhai ya Allah, jalan menuju syurga-Mu ya Allah, agar mereka memimpin kami untuk membawa kami ke syurga-Mu ya Allah ya Ilahi ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari siksa neraka-Mu ya Allah, karena selingan-lingan azab neraka-Mu ya Allah akan dipakaikan terompah-terompah tembaga di telapak kaki kami, lalu menggelegaklah otak-otak kami dalam panah neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah, jauhkanlah ya Allah ya Rahman Rahim. Sebaliknya masukkanlah kami dari syurga ya Allah, bersama orang yang saleh ya Allah, bersama siddiqin, bersama syuhada, bersama nabi-nabi dan rasul pilihan, khusus bersama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.